Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang penonton rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berpuasa, dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini puasa yang sempurna dan puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sidang penonton sekalian, dalam kita memburu kesempurnaan puasa, kita bukan setakat menahan lapar dan dahaga, tetapi juga kita menahan hawa nafsu kita daripada bergelora. Kita menahan panca indera kita daripada melakukan maksiat, untuk kita mencapai kesempurnaan dalam ibadah puasa, dan agar apa yang dijanjikan Allah Ta'ala bagi mereka yang berpuasa itu dapat kita perolehi, iaitu taqwa dalam hati kita. Dalam kitab Bahrul Mazi ada menghimpunkan beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada menyebutkan tentang 6 perkara yang boleh menjamin kesempurnaan ibadah puasa, dan kesemua ini ada hubung kaitnya dengan anggota zahir dan juga anggota batin yang ada pada manusia. Iaitu yang pertama sekali, memejamkan mata daripada membuat maksiat. Yang kedua, memelihara lidah daripada membuat maksiat. Yang ketiga, menjauhkan telinga daripada membuat maksiat. Yang keempat, menegahkan tangan dan kaki daripada membuat maksiat. Yang kelima, jangan terlalu banyak makan sewaktu berbuka puasa. Dan yang keenam, hati yang sentiasa bergantung kepada Allah antara mengharap dan perasaan takut kepadanya. Kita akan cuba ulas kesemua 6 perkara ini, bagaimana kita nak mencapai kesempurnaan dalam ibadah puasa. Yang pertama tadi disebutkan, kalau kita nakkan kesempurnaan dalam ibadah puasa, hendaklah kita menjaga mata kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata ini dikurniakan oleh Allah Ta'ala bukan untuk tujuan maksiat, bahkan mata digunakan untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita boleh gunakan dengan tujuan ibadah, dengan kita melakukan pembacaan bahan-bahan ilmiah untuk membangunkan potensi ilmu dalam diri kita. Dengan mata kita boleh gunakan mata ini untuk mengingati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu membaca Al-Quran. Ya, dengan mata kita boleh gunakan mata ini untuk memandu kita perjalanan untuk mencari ilmu, memandu kita, membawa perjalanan kita ke masjid, tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan mata digunakan pada tempat yang betul, bukan mata digunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan puasa kita ini sempurna ialah dengan cara kita memelihara lidah daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah ini satu perkara yang susah untuk kita jaga daripada melakukan maksiat, sebab orang kata lidah tidak bertulang. Dan begitu juga banyak amaran-amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah amaran-amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini menjaga lidah daripada melakukan maksiat. Apakah maksiat yang boleh dilakukan oleh lidah? Antaranya, dengan lidah kita ini kita boleh mencela orang lain, dengan lidah kita boleh mengumpat keburukan orang lain, dengan lidah kita boleh mengadu domba dan sebagainya. Dan ini bukan sahaja mendatangkan dosa kepada orang yang melakukan, tetapi perkara-perkara itu boleh menyebabkan gugurnya pahala puasa dan hilangnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan.
Maka sebab itu pernah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa ini sebagai perisai. Nabi menyebutkan wasyamu junnah, puasa itu merupakan perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wala yasqab. Apabila kamu berpuasa, ya, puasa itu merupakan perisai bagi diri kamu. Wa idza kana yaumu shaumi, apabila kamu berpuasa, maka janganlah kamu mencela dan berkata-kata kotor. Kerana apa? Mencela dan berkata-kata kotor itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat itu mendatangkan dosa. Bahkan kalau dia berpuasa, maksiat itu akan mengurangkan pahala dan mengurangkan kesempurnaan ibadah puasa. Langsung ibadah puasa itu tidak akan mendatangkan natijah yang baik, iaitu tidak akan mendatangkan taqwa dalam diri seseorang itu. Lidah ini, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesiapa yang tidak dapat meninggalkan daripada berkata sia-sia dan selalu beramal dengannya, maka tiada apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ketika itu dia meninggalkan makan dan minumnya, iaitu sedang berpuasa. Ya, maknanya kalau orang itu berpuasa tapi masih lagi melakukan maksiat lidah dengan berkata sia-sia, ya, maka Allah Ta'ala tidak ada apa nak diharapkan pada orang itu walaupun dia sedang berpuasa. Maknanya puasanya itu sia-sia, puasanya itu tidak mendatangkan pahala, dan puasanya itu tidak mendatangkan falsafah yang terbaik untuk dirinya. Kemudian kesempurnaan ibadah puasa itu juga boleh diperolehi apabila seseorang itu menjauhkan telinganya daripada melakukan maksiat. Telinga boleh melakukan maksiat apabila telinga digunakan untuk mendengar fitnah, telinga digunakan untuk mendengar umpatan-umpatan akan keburukan orang lain. Itu telinga yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telinga juga boleh melakukan ibadah dengan menggunakan telinga untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana mendengar ayat-ayat suci Al-Quran merupakan satu ibadah dan pastinya mendatangkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Yang keempatnya, untuk mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah puasa, hendaklah kita menegah tangan dan kaki kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan jangan digunakan untuk memukul orang, tangan jangan digunakan untuk mencuri, kaki jangan digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Bahkan tangan dan kaki boleh digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara tangan digunakan untuk memberi, tangan digunakan untuk bersedekah, kaki digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik dan sebagainya. Maka bukan sahaja mendatangkan pahala, tetapi di situlah akan menjadi satu wasilah dan jambatan untuk kita menyempurnakan ibadah puasa yang kita lakukan itu. Kemudian yang kelimanya, jangan terlalu banyak makan sewaktu berbuka puasa. Maknanya ini adalah anggota perut. Kalau kita nakkan kesempurnaan dalam ibadah puasa, maka jaga anggota perut daripada melakukan makan secara melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan melampaui batas. Maknanya makan dan minum itu bukan untuk mengenyangkan, tetapi sekadar untuk mengalas perut, memberikan tenaga untuk kita beribadah, bukan untuk melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi,
Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tak suka orang yang melampaui batas. Maknanya apa? Makan dan minum secara melampau. Kemudian yang keenamnya, hati yang bergantung kepada Allah antara mengharap dan perasaan takut kepadanya. Maka sebab itu kita pernah sebutkan bahawa orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hatinya itu sepatutnya ada dua perasaan. Orang yang melakukan ibadah, contoh dia melakukan ibadah puasa, maka dalam hatinya perlu ada dua perasaan. Perasaan yang pertama iaitu perasaan khauf, iaitu perasaan takut. Takut apa? Takut ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada perasaan takut ataupun khawatir ibadahnya itu tidak diterima, maka dia akan melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Itu dia punya hikmahnya. Maka sebab itu datangkan dalam hati kita perasaan khauf, iaitu mengharap, iaitu takut ibadah kita, khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan yang kedua yang perlu ada pada orang yang melakukan ibadah adalah perasaan raja' ataupun mengharapkan ibadah yang dilakukannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah saya sebutkan sebelum ini. Ya, orang yang melakukan ibadah, sesudah dia melakukan ibadah, dia perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pengharapan kepada Tuhan dia. Doanya apa? Dalam bahasa Melayu tak ada masalah, silakan. Ya, ataupun Allahumma rabbana taqabbal minna. Sebab tu dalam kita berwitir, selepas salat witir, ya, kita doa yang dibacakan oleh imam selepas salat sunat witir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami solat kami, doa kami, puasa kami, qiyam kami, wa ruku'ana ruku' kami, wa sujudana sujud kami, wa takhasyu'ana kekhusyukan dalam ibadah kami, ya. Kemudian wa tammim taqsirana ya Allah, dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan daripada ibadah-ibadah yang kami lakukan itu. Itu satu pengharapan. Maka sebab itu perasaan yang perlu ada dalam diri kita sebagai seorang yang melakukan ibadah, mestilah ada perasaan roja', iaitu perasaan mengharapkan agar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, cukup sekadar itu perkongsian kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian 6 perkara tadi, kita akan dapat memburu kesempurnaan dalam ibadah puasa yang kita laksanakan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.